Kalau muka tak ada. Duduk tak duduk adalah siapa maklumat pada hamba buat alasan macam-macam. Ada setengah dia kata tu orang mengaji nak kerja buat tak boleh. Pas kita wajib baik. Nah, wajib tanggung nafkah anak bini ni. Tu orang mengaji semua nak kerja buat tak ada. Ada setengah. Ada setengah jawapan dia kata tahu kau lagi dengar tak tahu kata gapo. Nah, dia boleh royak babai-babai tak tahu gapo kata main tahu dia jahil kok dia kata dia benar. Belalah, tak sogi lah. Tahu pergi dengan tak pergi serupa, tak reti belakang kita. Tak pergi. Ada setengah dia buat alasan nak kata tak reti langsung tak juga, reti juga sikit-sikit. Tapi itulah hak reti punya tak ingat. Tok tak ada apa-apa, tak ada turun tangga masjid lagi dah. Tok guru wallahu a'lam terlupa habis dah royak tadi. Tahu 4-5 kali pergi tak lekat sorabuk. Tahu baik tak sogi berkali. Nah, akhir sekali meninggal hak nak mati 2-3 orang. Macam-macam. Ada setengah buat alasan tahu mengajar semua tu orang mengaji nak kerja buat tak ada. Ambo jawab sesuatu tu. Kata hak dia mau buat alasan kata tak si mengaji pasal ke ambo mengajar semua. Hak ni ambo tak boleh terima ni. Pasal ambo klik duk cek dah ni. Kata kampung kita ni ambo mengajarnya. Nah, 2 kali je seminggu ni. Khamis dengan Jumaat. Pas minggu 7 hari bermakna 5 hari lagi. 5 hari lagi kosong hamba tak mengajar. Tak ada lagi kena buat kerja 5 hari. Bahari hamba mengajar ataupun kata dulu hamba mengajar awal dah takut tak ada dia nak menoreh nak kutik segerak. Hamba anjuk lagi tengah hari. Sampai lah ni nak bayar Zuhur baru mula mengajar. Gi belah-belah nak semaya Zuhur. Pas pada masa tu tak kerja dah kita kalau musim panas. Kerja tepi-tepi kalau orang kerja menebah apa pukul 11 tu lari kelik dah. Duk saja juga dah. Jadi hamba rasa jangan buatlah alasan tu kalau tak si kat rakyat. Tak si tak sedut alasan tak benar sabuh kata. Kemudian hamba kata hak buat alasan kata nah, pergi mengaji tak dengar tak reti dia. Tahu dengar 2-3 kali dia rakyat tak tahu kata gapo. Kata begini masalahnya. Jadi masalah kita usaha nak reti tak si reti tu hidayah Tuhan lah. Tapi hamba rasa lah kalau duk mari dengar sama-sama tak kena tak reti langsung. Nyada hak boleh reti pasal hamba pun duk royak hak badam kecek bahasa Melayu dah. Dan hamba duk rasanya hamba royak tu bagi hak mudah dah. Nah, hamba rasanya lebih baik mengaji pada duk dengar tak mengaji. Kalau duk dengar tak mengaji tentu tak reti. Hamba tanya baik mana antara mati dengan keadaan jahil tak mengaji langsung dengan mati dalam keadaan duk belajar walaupun tak reti. Baik mana? Kawan ni mati dalam duk belajar tapi tak reti gapo juga duk belajar muka dia benar. Kawan ni mati dengan jahil tak belajar sepatut. Baik mana dua ni? Nak mana? Nak mati duk dengan jahil dengan tak belajar begitu ke? Kau baik mati dalam duk belajar. Hamba jawab lah kau main dengan orang kampung ni kat lagu tu lah ni hamba ayat kampung hamba. Nah, hak ni kita kena mula dengan kenal Tuhan dulu. Jadi hari ni sambung hari ni dia kata hak ni makna qada yang perlu yang wajib kita kena kenal daripada tiap-tiap ilmu hak 3 tu. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu sir, ilmu tasawuf, ilmu syariat ataupun ilmu fiqh. Nah, dia kata setara mana qada dia. Maka dia nak mula ayat pertama dulu iaitu qada dalam kita kena belajar ilmu tauhid. Sebanyak mana yang wajib kita kena belajar ilmu tauhid ni? Dia kata maka yang difardu makna yang diwajib bagi hamba kita manusia ni lah termasuk juga jin daripada ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid yang difardu ke atas kita kena belajar, kena reti. Belajar siapa reti sebanyak mana qada dia, hak dia. Kalau dalam ilmu akidah ni dia kata qada barang yang mengetahui dengan dia, makna qada barang yang kita tahu dengan dia, dengan qada tu akan asal agama. Qada kita boleh kenal asas agama kita, asas di dalam agama. Jadi qada hak di dalam ilmu tauhid
yang perlu kita belajar, yang kita panggil qadah fardhu ain di atas setiap orang. Nak taksir, minat ke tak minat, belah-belah mana kena belajar ilmu tauhid, biar boleh sebanyak tu. Sebanyak mana? Iaitu sebanyak yang kita boleh tahu asas-asas beragama. Asas di dalam kita beragama. Maka asas dalam kita beragama ni sebanyak mana? Ni dia nak royak ni. Nah, asas dalam kita beragama ni setara mana kita kena tahu ni. Dia kata dan iaitu asal agama. Asal ni asas di dalam agama ataupun qadah yang kita kena tahu yang menjadi sebagai asas di dalam agama. Sebanyak mana? Iaitu bahawa engkau ketahui ni makna engkau yakin. Dan engkau yakin bahawasanya bagi engkau Tuhan. Jadi ilmu akidah, ilmu tauhid yang wajib kita kena belajar setiap orang. Tak dapat tidak, tak belajar hak ni berdosa. Tak belajar sebanyak ni, tak belajar sampai boleh kenal sebanyak ni, berdosa lah orang tu. Apa? Pasal qadah hak sebanyak tu, hak sebanyak ni adalah qadah yang fardhu ain di atas setiap orang. Mana dia? Iaitulah dengan qadah sebanyak kita boleh tahu bahawa kita ni ada Tuhan. Nah, barangkali kalau tanya hak mana mari tak ada seorang pun hak tak mengaku ada Tuhan. Semua mengaku ada Tuhan. Tapi hak di luar sana tu, tidak hak kampung kita keluar lah, hak orang kampung lain. Nah, hamba pernah cerita. Ajak kali sangat. Jadi boleh kita buat modal untuk menakutkan kita orang ramai. Jadi ada setengah orang kita lebih-lebih lagi di kalangan budak muda hari ni yang tak padu kepada agama ni. Duk sibuk dengan bersuka-suka, dengan bergalak-galak. Ada setengah kaki motor, macam-macam. Ada setengah kaki basikal, ada setengah kaki sukan, macam-macam. Sehingga tak padu kepada agama siapa Tuhan dia tak kenal. Sehingga orang tanya Tuhan ni ada ke? Bunyi dia menduk royak kata ada. Hak ni ramai dah tak lulu. Ada tu pula dalam ada Tuhan lagu mana Tuhan? Hak tu pak tak usah tanya lagi lah. Ada tak ada ni ada dah hak tak cerak ni. Hamba duk cerita ada seorang sayang hamba ti email duk mengajar pondok. Dia pun jadi ti email dulu lah ni. Dak berhenti. Dia cerita tak tahulah sama ada dia sendiri ke ataupun orang lain yang royak ke dia. Ada di kalangan budak muda ni bila nak menikah dengan seorang anak muda di satu negeri satu kampung. Jadi ti emailnya buat selera tanya, nak tanya sikit sebelum kita nak akad nikah ni. Tuhan ni ada ke? Sudah dia kaki main motor tak ada nak mengaji. Duduk dengan main motor dengan main suka tak kenal. Nak jawab dah. Ada ke tak ada? Bunyi dia mau kata ada tu dia kata. Terkejut tu email. Tak terkejut guano, tak boleh nak akad nikah dah. Kafir tu. Kafir guano mak pok dia Islam baru pergi ke Mekah. Dia pula namun pun comel. Pani piuh ada ni hari nak menikah pakai piuh pakai sokok. Tak jatuh Islam kalau tak kenal Tuhan. Bermakna dia syuk pada ada Tuhan. Kafir. Dan dia pakai buah orang. Tahu punya orang kata ada bermakna dia tak tahu. Dah dia mau kata ada. Kita ada lah. Ni berat ada di kalangan orang kita ni siapa ke tahap tu. Lepas tu kafir dengan tidak syuk dah kalau duduk tahap tu kafir dengan tak syuk. Dia ragu. Sedangkan Tuhan kata afillahi syakun. Adakah pada ada Tuhan tu syuk? Jawab dia tidak lagi. Tidak lagi dah. Makna cerak dah Tuhan tu ada. Tiba-tiba dia kata tahu punya orang kata ada tu. Ada lah makna berkalinya dah punya dah. Dia tak tahu ada tak ada dia mau kata ada. Kita pakai orang ramah lah pakai ada. Ni berat ni. Kena tanya tak kahwin anak cucu kita di rumah tu. Takut jadi lagu tu ya. Takut jadi lagu tu. Mana tak kepala kita, anak cucu kita, anak bini kita. Tuhan kata dah ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita kena jaga anak bini kita ni daripada api neraka. Bah nak jaga ke mana? Jaga daripada api neraka ke tak ni lah. Dengan kena laksana segala perintah Tuhan. Maka satu daripada perintah Tuhan kena kenal Tuhan, kenal agama.
Ni agama sendiri pun tak kenal lagi. Nah, setengah tu duk tukar di antara Islam dengan Melayu. Dia duk suka kata Melayu tu Islam dah. Padahal Melayu tu bangsa. Islam itunya agama. Maka setengah orang kita dia semabuk bila kata Melayu kok ya Islam. Ramah Melayu tak Islam kau sebelah beruk kecik Melayu tak pelik mana lek beruk tu dah. Kadang-kadang kalau setengah tengok air muka tu tak ada meh kata orang sia. Air muka kita orang Melayu. Kita tengok. Tapi duk sembah berhala tu. Kecik Melayu sekali pun kafir serupa tu lah. Tengok deh. Ni pedih sikit ni. Pedih tak pedih pun tak kata takut. Duk berasa lekeh, duk berasa ringih. Bukan barang ringih ni, barang berat ni. Asas agama ni. Mula-mula kita kena belajar. Biasa kita mengaku bahawa kita ni cerak Tuhan ni ada. Kita ni cerak. Segala-gala ni kita ada Tuhan. Tuhan tu pula tak cukup dengan sekadar kita tahu Tuhan dah. Kena tahu pula Tuhan hak kita beraktikad, kita yakin kata ada tu, Tuhan tu lagu mana Tuhannya? Takut-takut hidup semabur pula Tuhan dengan makhluk. Ni. Lama kan hidup semabur Tuhan dengan makhluk. Tak lulus juga. Jadi kita beraktikad bahawa ada Tuhan. Tapi Tuhan hak yang kita beraktikad tidak kena dengan Tuhan hak sebenar. Tak jadi mukmin juga, kafir lagi. Tak sah lagi agama dia. Dia kata, Tuhan tu pula wahidan, aliman, qadiran, hayyan, muridan, mutakalliman, basiran la syarikalah. Tu dia sebut hak Arab sikit tu. Apa maknanya? Jadi maknanya asas agama dalam bidang ilmu akidah kita kena tahu dengan yakin bahawa kita ni ada Tuhan. Ada Tuhan. Maka dalam kita ada Tuhan tu, di sinilah Tuhan. Dan Allah Ta'ala tanya Nabi untuk memberitahu pada kita Tuhan yang menjadikan kita dan menjadikan segala benda yang ada ni ialah bernamanya Allah. Hikmah daripada dia utuhkan para Nabi dan Rasulnya. Kemudian Tuhan yang kita tahu dengan yakin bahawa Tuhan tu ada. Tuhan tu bagaimana Tuhan? Sifat dia nya. Tuhan yang esa, makna Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Wahidah ni isyarat kepada sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Tuhan bersifat dengan esa, tidak berbilang-bilang. Tuhan ni satu ataupun esa, tidak berbilang-bilang. Maka dalam kata Tuhan tu esa, di sinilah kalau kita belajar dalam ilmu akidah, dalam kitab akidah tu, esa Tuhan ni dia tubik kepada 3 pula. Satunya esa Tuhan pada zat, yang kedua esa Tuhan pada sifat, yang kedua esa Tuhan pada segala perbuatan. Dalam kata esa tu dia tubik 3 pula. Tuhan ni satu ataupun esa Tuhan dia ada 3 cabang pula. Satunya esa pada zat dia. Kita ambil hak tu dulu. Esa pada zat dia tu makna zat Tuhan ni tidak berbilang-bilang. Tuhan hanya ada satu saja. Dan juga dalam kata esa zat Tuhan ni maknanya zat Tuhan tu tidak bersusun, tidak kapuh daripada beberapa perkara. Tidak kapuh daripada tulang, daging, darah dak. Semoti. Ada pusa kita ni dalam kata sorang kita. Dalam kata sorang tu dak atas tubuh kita. Mari sorang-sorang diri. Dalam kata sorang diri tubuh kita tu, gapo dia? Ada dengar daging, darah, tulang, rambut dan sebagainya. Ada pusa Tuhan semoti. Tidak bersusun daripada beberapa juzuk. Tuhan ni tidak kapuh susun daripada tulang, daging, darah sebagaimana kita makhluk ni. Tu. Jadi dalam kata sa Tuhan pada zat tu dia tubik 2 kepahaman. 2 perkara. Satunya sa Tuhan dengan makna tidak ada zat lain yang seperti dengan zat Tuhan. Yang keduanya pula zat Tuhan tu tidak bersusun dan tidak kapuh daripada beberapa perkara.
Adapun zat kita, tubuh kita yang baru ni susun daripada banyak perkara. Kalau kita kata manusia, kita manusia ni, dalam kata sore kita tu, di atas tubuh kita tu tak tahu berapa perkara. Dengan bulu, dengan kulit, dengan daging, dengan darah, dengan tulang dan sebagainya. Itu so kita. So Tuhan tidak lagu tu. Dan pula yang kedua, dia panggil so Tuhan pada segala perbuatan dia. Jadi segala perbuatan yang dia buat tu, dia tak ada perkosi dengan siapa-siapa, dan tak ada siapa mai perkosi dengan dia. Dia seorang. Ada orang kata kita ni nak boleh ada kita ni Tuhan perkosi dengan mak ayah kita. Nah, kalau dia perkosi dengan mak ayah kita, tak tubik kita. Tengok ramai mana orang betina hak tak benda, hak comel-comel tapi tak berlaki, tak boleh anak. Dia kena perkosi dengan jantan. Ada. Nah, sebenarnya itu sebagai asbab ya. Nah, sebenarnya adanya kita dengan dijadikan oleh Tuhan. Cuma melalui asbab ibu dan ayah. Nah, Nabi Isa tu dengan tak ada ayah pun Tuhan boleh mengadakan. Nabi Adam tu pula tak ada ayah, tak ada mak, ada boleh. Jadi maknanya ibu dan ayah ni sebagai asbab je. Asbab je. Ada hak yang ada laki bini menikah bertahun-tahun tak boleh anak. Dan Tuhan takkan anak, tak boleh. Jadi segala perbuatan ni adalah Tuhan tak ada buat seorang dia tak ada perkosi dengan siapa-siapa. Itu satu daripada makna hamba sebut reka-reka sebenar penjelasannya lebih, dan yang lebih jelas lebih panjang tu kita kena rujuk pada kitab akidah lah. Jadi hamba pun nak jeluju panjang sangat dengan tak ada kitab depan ni. Tak berapa nak mahir mana. Yang ketiga, dia panggil Tuhan pada segala sifat dia. Apa makna segala Tuhan pada segala sifat? Makna tidak ada makhluk lain, tidak ada zat yang lain yang bersifat seperti sifat Tuhan. Tak ada. Tuhan bersifat dengan kuasa, maka tidak ada zat lain yang berkuasa, yang bersifat dengan kuasa, yang bersifat dengan sifat berkuasa seperti sifat berkuasa Tuhan. Tak sama dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kuasa mutlak. Segala benda yang mungkin dia mampu nak berlaku. Kuasa dia. Adapun kuasa kita ni tidak dapat memberi berkah kalau tidak selari dengan kuasa Tuhan, tidak selari dengan kehendak Tuhan. Jadi walalah ada yang kata tidak ada zat yang lain yang seperti sifat Tuhan. Kita kuasa sebetulnya. Ya, disebut dah. Tuhan kuasa, kita kuasa. Tapi kuasa kita hanya nama saja. Tapi hakikatnya tidak sama dengan kuasa Tuhan. Bermakna bukan, tak serupa dengan hak Tuhan. Hanya sama pada sebutan saja. Tak ada orang lain yang kuasa serupa Tuhan. Tak ada zat lain yang bersifat ilmu dan sebagainya seperti ilmu Tuhan. Tuhan tahu, kita tahu. Tuhan mendengar, kita mendengar. Jadi sama pada nama saja. Tetapi hakikat sifat antara sifat Tuhan dengan sifat kita yang baru adalah lain hakikatnya. Ilmu Tuhan lain, ilmu kita lain. Pendengaran kita lain, pendengaran Tuhan lain. Cuma sama dalam sebutan. Maka itu tak salah. Tidak salah. Tak sama pun dengan hak Tuhan. Cuma sebutan je sama. Bunyi sama, hakikat benda lain-lain. Dan juga setiap sifat Tuhan yang ada di zat dia tu, setiap sifat hanya ada tidak dua, tidak tiga. Kita katalah contohnya sifat kuasa Tuhan, sifat kudrat, sifat kuasa Tuhan. Jadi Tuhan hanya ada satu je kuasa. Tapi dengan kuasa tu, kuasa yang mutlak, dia boleh buat belaka dan dia boleh ganggu segala perkara hak mungkin dengan kuasa hak tu. Dia nak buat tu, nak buat ni, kuasa hak tu je. Ni Tuhan. Tidak kata dia nak buat tu kuasa ni, nak buat ni kuasa lain pula. Tak, kuasa Tuhan je. Tapi dengan kuasa tu, dia berkuasa di atas segala-gala hak yang dia nak buat. Tu kuasa Tuhan. Begitu juga iradat Tuhan, kehendak Tuhan. Sifat kehendak Tuhan je.
Maka dengan sifat kehendak itulah dia menentu tu, dia menentu ni. Tidak kata nak menentu buat ni guna kehendak ni, nak menentu perkara ni kehendak lain pula. Tak, hak tolak je belaka. Ilmu Tuhan sah juga. Ilmu Tuhan ni sah juga. Dan tetapi dengan sah ilmu tu, dia boleh tahu segala-galanya. Maklumat dia tu banyak, tapi ilmu yang dia boleh tahu hanya satu ilmu. Dengan satu ilmu yang ada pada zat dia, dia boleh tahu segala maklumatnya. Tu dia tahu, ni dia tahu belaka. Sehingganya luah tak luahnya ilmu Tuhan ni, nah, benda haruh dia tahu, dah mungkin. Benda mustahil dia tahu, benda wajib dia tahu. Dah. Benda hak tak ada, tak terima sungguh. Perkara yang tak terima sungguh pun Tuhan tahu juga. Mana kita katalah macam anak bagi Tuhan ni perkara mustahil. Anak bagi Tuhan, isteri bagi Tuhan, mana Tuhan ada anak, mana Tuhan ada isteri. Ni perkara mustahil, tak akan ada sama sekali bagi Tuhan tu anak ataupun isteri. Dia tahu juga. Dia tahu lah ke mana? Dia tahu bahawa dia tak ada anak, dia tak ada isteri. Tu makna tahu benda mustahil. Tu. Tu kalau baru bahasa je tu. Kalau kita tengok dalam kitab akidah sungguh panjang lagi pada je hari ni. Tapi kita royak sepitah lalu gitu je lah. Pasal hak ni sekadar nak beri maklumat dalam kita mengenal Tuhan. Bermula dengan kita beraktikad, kita yakin bahawa kita ni ada Tuhan, ada Tuhan. Tuhan tu pula bersifat dengan tidak berbilang-bilang. Tuhan tidak dua, tidak tiga. Lagi aliman, apa dia? Yang mengetahui. Yang mengetahui ni makna Tuhan yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Tuhan yang kita beraktikadkan ada, yang pertama dia hanya tak berbilang-bilang. Yang keduanya pula dia tu bersifat dengan ilmu, bersifat dengan sifat pengetahuan. Yang mana dengan sifat ilmu yang ada pada zat dia tu, dia boleh tahu segala-galanya. Sama ada yang harus, yang wajib, yang mustahil. Yang wajib di sini makna yang wajib pada hukum akal, bukan wajib dalam hukum fiqh nu tidak. Makna perkara yang tentu ada, dia tahu. Macam adanya dia, Tuhan tahu bahawa dia ada. Ada Tuhan ni perkara wajib. Dan perkara harus. Perkara harus ada, perkara harus tak ada pun dia tahu. Dan perkara mustahil, perkara yang tak terima sungguh, tak terima ada pun dia tahu juga. Tu ilmu Tuhan. Luah lah kalau nak bahas dalam kata ilmu ni, luah pula. Luah. Ilmu Tuhan ni dia meliputi segala-galanya. Tidak ada sesuatu perkara pun yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Dan siapa-siapa yang beraktikad ada sesuatu perkara walau kecil sekecil-kecilnya yang terlepas daripada ilmu Tuhan, makna ada perkara yang Tuhan tak tahu. Maka orang tu jatuh kepada kafir lah. Ni makna tak ada perkara yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu secara kulli dan Tuhan tahu secara juz'i. Kulli ni kita kata secara borong. Dia tahu dia buat makhluk bernama manusia. Dia tahu ada makhluk bernama jin. Dia tahu ada makhluk bernama syaitan. Dia tahu ada makhluk bernama pokok kayu. Dia tahu ada makhluk bernama batu dan sebagainya. Dia tahu secara borong. Dan juga dia tahu secara juz'i. Juz'i itu maknanya dalam setiap perkara tu dia tahu adanya sebanyak mana ni ilmu Tuhan. Dia tahu adanya pasir. Maka sebanyak mana butir pasir yang dia jadi di dunia, di muka bumi ni, dia tahu berapa butir. Ni tu makna Tuhan tahu secara juz'i. Adapun orang Mu'tazilah, dia kata ilmu Tuhan ni sekadar tahu secara kulli, secara borong gitu. Dia tahu pasir ada, batu ada, pokok kayu ada, bumi ada, manusia ada, dia tahu begitu ya. Tapi jumlah seramai mana, sebanyak mana dia tak tahu. Ni Mu'tazilah, ni puak sesat. Maka akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang muafakat dengan dalil Quran dan hadis, Tuhan tahu secara kulli, Tuhan tahu secara juz'i. Ni Tuhan tahu batu sebanyak mana,
Ada dia buat. Dan dia tahu butir batu sebanyak mana batu yang dia buat. Dia tahu. Kita pada tanya selori. Tak usah kata selori lah. Sebuah kereta kita duk abnan. Busmi tu. Nah, panggil apa sorung kau apa dia? Nah. Tak tahu dah. Kadang mu suruh bilang. Tidak dugong kawan nak bilang. Batu banyak dah. Berasa banyak dah. Tuhan tahu lebih pada tu. Bukan sebanyak mana ada di muka bumi di dunia batu ni Tuhan tahu. Begitu juga butir pasir. Ayo, banyak pasir ni. Tu kira dengan ilmu kita berasa lemah. Ilmu Tuhan tidak boleh melemahkan dia. Dia tahu. Ni ilmu Tuhan luah tak luahnya dah. Siapa dia yang beraktikad ada sesuatu perkara yang terlepas daripada ilmu Tuhan, makna ada perkara Tuhan tak tahu. Boleh menyebab kepada kafir boleh. Apa ni kalau tak mengaji takut-takutnya. Ni bimbang kita. Tapi tu kalau ada lah orang mengajar ilmu akidah ni kena belajar. Masjid kita ni lagu mana ada dah kau orang duk baca akidah ni. Ada dah. Kalau ada dah alhamdulillah kena mengaji kau lebih. Pasal tu lah asas agama tu. Semaya ni ke dia. Semaya puasa ni ke dia. Sabit kalau kita tilik kepada sejarah wahyu daripada Allah kepada Nabi, mula-mula Nabi menerima wahyu tak ada suruh semaya, suruh puasa, tak ada lagi perintah suruh buat amalan mana-mana. Perintah pun mula-mula yang diturun kepada Nabi ialah mengenali Tuhan. Selama Nabi duduk Mekah tu tak ada lagi kewajipan dan ibadat dalam Islam. Hanya setiap ayat yang turun di Mekah boleh dikatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, mengenali Tuhan, mengenali Rasul dan mengenali perkara yang kita wajib kenal. Percaya kepada malaikat, percaya kepada akhirat. Setelah berhijrah ke Madinah tu barulah turunnya dah. Dekat-dekat nak hijrah ke Madinah baru suruh sembahyang. Setelah Tuhan ni kenal dah, suruh sembahyang, suruh tu, suruh ni. Sebelum pada tu tak ada. Duk cara nak suruh mengaku Tuhan aja. Nak kenal dah, yakin pada perkara yang kita kena kenal. Pada kadang-kadang kita ni kawan tak minat akidah. Nah, kalau fiqh minat, tak boleh minat tak minat. Kalau kita nak sembahyang, nak puasa Tuhan. Lepas tu kena kenal lah dulu Tuhan hak kita nak buat ibadat ni. Nak tak si, minat tak minat, belah mana kena biar cukup 3 ilmu ni kita belajar. Tak cukup 3 ilmu, berdosa kita, tak lepas tanggungjawab kita deh. Mula-mula kena kenal Tuhan dulu ni. Tu baru 2. Yakin, tahu dengan yakin kita ada Tuhan. Tuhan tu pula Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Sebagaimana penjelasan lebih kurang yang hamba sebut tadi. Dan juga Tuhan ni bersifat dengan pengetahuan, bersifat dengan ilmu. Bagaimana ilmu Tuhan? Maka luah pula penjelasan dia nya. Nah, 2 hamba baca sepitah lalu jelah. Lagi yang kuasa, lagi pula Tuhan tu kuasa. Yang pertama dia tu bersifat ada Tuhan tu isyarat pada sifat wujud. Wajib kita beraktikad Tuhan ni ada. Makna kita kena percaya beraktikad Tuhan ni wujud, bersifat dengan wujud, ada. Kemudian ada Tuhan tu, ada Tuhan adalah bersifat dengan tak berbilang-bilang. Tuhan tidak 2, tidak 3 dan lain lagi penjelasan banyak lagi. Dan pula Tuhan tu bersifat dengan ilmu dan pengetahuan. Ilmu Tuhan ni tidak didahului oleh jahil. Ilmu Tuhan ni ada pada zat Tuhan sedia kala. Makna sama sedia dengan zat. Sebagaimana zat Tuhan tu ada dengan tidak ada permulaan, sedia kala lagi ada dia. Tak ada tarikh Tuhan ni ada bila. Sedia kala lagi dia ada dan ada Tuhan ni selama-lama. Maka ilmu yang ada pada Tuhan tu pun sedia sama dengan zat dia juga. Tak ada dulu, tak ada ke dia. Adapun kita makhluk, kita katalah kita manusia. Kita ni mula-mulanya ada. Nah, lepas pada ada tu baru ada tu, baru ada ni. Nah, mula-mula ada, kita tak ada ilmu lagi. Nah, lama-lama tu beri ilmu sikit. Bila kita besar mari mampu untuk kita belajar. Kita belajar. Maka dengan kita belajar ilmu kita kau meningkat, kau bertambah. Pas pula dalam bertambah tu pula dia boleh kau tak ada pula ilmu kita ni. Ni hak kita. Dah lah asal daripada tak ada. Lepas tu kau ada ilmu.
Dan mungkin pula ilmu hak ada tu kau tak ada pula. Mana? Dan jadi nyayuk. Tak ingat dah hamba sendiri, tidak kata orang lain lah. Banyak dah ilmu hak kita tahu dulu, hak kita belajar lah ni tak ingat. Kau tak ada semula. Sebab itu yang dia kena mengajar semua ni. Apa kalau tak mengajar kau tak lagi tak ada. Dengan kita duk mengajar ni jadinya kita kata supaya kata duk perangat semua. Tu pun duk lurus dah belah-belah pasal kita mengajar tu bukan kita royak belaka. Maka hak kita tak rajin duk royak kat orang tu lama-lama dia raik dengan begitu. Kau tak ada. Ni ya ilmu kita. Didahului dengan jahil. Dan pula dia akan klik pada jahil semula pula. Baik kalinya. Mana? Apabila jatuh pada nyai. Sabit itulah siapa kena makan ni nak menguatkan ingatan. Siapa aku kena amalan tu amalan ni nak kuatkan ingatan. Apa pasal kita ni ilmu yang ada pada kita tu boleh jadi hilang pula. Adapun ilmu Tuhan tidak bertambah, tidak berkurang. Apa? Pasal ilmu dia sempurna daripada sedia kala lagi. Tidak kata Tuhan dah ni ilmu kau banyak lagi. Tak. Ilmu Tuhan ni tak bertambah, tak berkurang. Mana? Kalau kata ilmu Tuhan ni kau bertambah bermakna dulu ada hak dia tak tahu. Maka ilmu Tuhan ni tidak bertambah, tidak kurang. Apa? Pasal ilmu dia sempurna daripada asal sedia kala lagi dah. Tidak didahului oleh jahil dan tidak didatangi oleh jahil. Itu ilmu Tuhan. Ingat tu. Lagi. Mana saat ni? Yang hidup, mana yang kuasa. Tuhan tu pula Tuhan yang bersifat dengan kuasa. Tak boleh nak galik hari ni. Dia ajak cucu. Anak kau cucu apa ni? Cucu. Tak kena anak pula dah. Cucu ni. Tak apalah kita perhabis ni. Yang kuasa makna ini isyarat kepada Tuhan bersifat dengan kudrah atau kudrat kita sebutnya juga. Tuhan yang ada tadi, Tuhan tu bersifat dengan wahdaniyah, satu, tidak berbilang. Dan pula Tuhan bersifat dengan ilmu sebagaimana yang memberi penjelasan. Dan pula Tuhan tu juganya bersifat dengan kuasa. Kuasa Tuhan ni kuasa yang mutlak. Tidak ada mana-mana kuasa yang boleh mengatasi kuasa dia. Ini isyarat pada sifat kudrah. Satu sifat yang ada di zat Tuhan. Sifat tu benda ada, lepas tu pula ada di zat Tuhan. Yang mana ada di zat Tuhan ni bila lagi? Sifat kuasa Tuhan ni ada pada zat Tuhan, sama sedia dengan zat mana tidak kata ada dulu lepas tu baru kuasa. Tak. Sedia kala lagi kuasa ada di zat Tuhan. Kuasa Tuhan tidak didahului oleh lemah dan tidak didatangi juga oleh lemah. Kuasa yang sempurna selama-lamanya. Itu kuasa Tuhan. Tidak ada suatu benda yang terlepas daripada kuasa Tuhan. Makna yang terlepas daripada perbuatan sifat kudrat Tuhan. Jadi gapo benda ada atau gapo benda yang jadi tak ada, itu adalah semuanya terlibat dengan kuasa Tuhan belaka. Jangan kata ada suatu benda yang tak ada kena-mengena dengan kuasa Tuhan. Tak boleh sebut dah. Mana hak berlaku tsunami ni, hamba ingat siapa kali ni. Hak berlaku tsunami tu betulnya hamba satu pagi tu masuk ke kedai di dekat pondok, depan pondok lama. Hak kayu dulu tu, hak tempat berlaku kebakaran. Jadi betulnya tu kedainya buka TV. Masa tu hamba ingatnya ada lagi rancangan apa? Selamat Pagi Malaysia aku rasanya. Ada lagi rasa masa tu. Rancangan tu tadi tak ada tu kali. Rancangan apa? Ada lagi. Ada lagi. Jadi pihak rancangan ni panggil seorang pakar sains lah berkali. Mudah ambu tak kerti juga. Ketua dia pakar dalam bidang sains. Tanya pandangan dia bagaimana dengan tsunami yang berlaku di beberapa negara ni dalam beberapa hari yang lalu. Jadi dia jawab, dia kata sebenarnya tsunami yang berlaku ini tidak ada kena-mengena dengan kuasa Tuhan. Dia kata ini hanya bencana alam. Hamba tepuk meja. Hamba kata kapi pagi hari dah lah. Tapi tak tahu, takut kena kau tidak orang Islam, tak tahu takut kena kau keling kau berapa dia tak tahulah. Agak-agak dah. Kali tidak hak Islam. Kali Islam kapi pagi hari dah dianya. Sebab itulah. Ulama kata belajar ilmu sains, lebih-lebih lagi sains hak bukan secara Islam. Kalau sains melalui secara Islam dengan kaji Quran hadis, hak ni menambahkan yakin kepada agama.
Ni dia mengaji sains bukan dengan secara Islam. Ni bahaya. Bagi orang yang tidak ada asas di dalam akidah, yang dia tak ada asas dalam akidah Islam, tiba-tiba dia pergi belajar ilmu sains lebih-lebih dengan cara yang bukan secara Islam, ini boleh menyebab kepada tak ada Tuhan. Boleh menyebabkan kepada kafir, boleh menyebab kepada jatuh kafir. Yang mana fatwa ini pernah. Nah, satu mufti di satu negeri di Malaysia kita, hamba ingat masa tu hamba duk belajar di Pondok Munduk lagi, pernah rancangan pihak TV-nya, hamba tak ingat rancangan mana, berita ke apa, beri maklumat bahawa seorang mufti di satu negeri di Kelantan ni, mana di Malaysia ni, tapi bukan Kelantan lah hamba ingatnya, nah sama ada Negeri Sembilan ke mana masa tu, mengeluarkan fatwa bahawa mempelajari ilmu sains yang bukan sains Islam dengan tidak mempunyai asas agama yang kukuh boleh menyebabkan kepada kufur. Ini fatwa salah satu negeri di Malaysia. Sengerti. Berapa dia belajar ilmu sains, berlaku begitu dengan sebab ni, berlaku begini dengan sebab ni, jadi semua tu dengan sebab ya. Kebetulan. Tidak ada Tuhan yang duk tadbir di sebaliknya. Ni tempat bunuh. Ni tempat bunuh. Bahayanya belajar ilmu sains ni. Kalau tak ada asas agama, dan juga sains itu bukan secara Islam. Kalau dia belajar sains mengikut cara Islam, kaji Quran dan hadis, ini meyakinkan dia kepada Quran dan hadis, meyakinkan lagi dia kepada Islam. Itu tak apa. Itu tak apa. Itu patut belajar. Pasal boleh menguatkan keyakinan kita. Ni ingat, ni bagai berat-berat berlakon dah. Lagi pula yang hidup Tuhan tu pula bersifat dengan hidup. Hamba tak boleh bahas panjang, hamba baca lalu gitulah. Lagi pula Tuhan yang ada tadi, Tuhan tu bersifat juga dengan hidup. Makna Tuhan kita ni hidup. Kerana kalau Tuhan tak hidup, maka tak boleh kita nak kata Tuhan tu kuasa, Tuhan mengetahui. Orang mati, adakah orang mati ni berilmu? Orang kampung kawan tu Tuhan mati dah. Tapi kau alim. Alim bila? Ketika tak mati. Lah ni tak alim dah. Orang kamu kawan, kecil sedap, ceramah sedap weh. Siapa? Mati dah. Dah kata kecil sedap bila? Lepas pada dia mati. Gila dah demo ni. Ceramah kecil sedap tak ada dah. Orang tak bergerak kalau dia kecil. Jam 2 jam berasa sepetah. Kecil sedap. Kecik pandai. Dan pandai kecik tu bila? Sebelum dia mati. Ketika mati dah ni, tak boleh nak kata pandai kecik dah, nak kata sepatuh pun tak boleh dah. Jadi maknanya sifat hayat ni sebagai sifat untuk nak mengesahkan kita hukum Tuhan tu bersifat dengan kuasa, bersifat dengan iradat, bersifat dengan ilmu dan sebagainya. Pasal kalau orang mati tak boleh nak kata kuasa. Kalau orang mati tak boleh nak kata berkehendak. Kalau orang mati tak boleh nak kata berilmu. Dia kena hidup. Jadi dengan kaedah ilmu akal, maka wajib kita beriktikad Tuhan ni hidup. Lagi pula ada dalil pada Quran, Tuhan kata dah, huwal hayyul qayyum, dia Tuhan yang hidup. Hayyu yang hidup. Tapi ada setengah tu lebahnya mengaruh. Dia kata Tuhan kita ni hidup. Kita wajib beriktikad Tuhan kita ni hidup kerana Tuhan kata huwa yuhyi wa yumiit. Nyogomo ayat tak kena lagu. Huwa yuhyi wa yumiit itu bukan menunjuk bahawa Tuhan hidup. Yuhyi wa yumiit itu makna ghayak. Apa sifat Tuhan? Perbuatan Tuhan. Tuhan, dia Allah, dialah yang menghidup, dia yang memati. Bukan ghayak dia hidup dak. Ghayak kata perbuatan Tuhan ni dia yang menghidup dan dialah juga yang memati. Mana hak hidup? Tuhanlah yang beri hidup. Mana yang mati? Tuhanlah yang beri mati. Itu bukan dalil menunjuk bahawa Tuhan hidup. Jadinya salah guna dalil ni ada ni. Ni waktu bolah boleh. Maka di antara dalil daripada Quran yang menunjuk Tuhan ada tu, huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup. Tu baru sifat Tuhan. Yuhyi wa yumiit itu bukan sifat. Hak tu mencerita perbuatan Tuhan. Jadi hak ada orang hidup tu Tuhan lah yang menghidup. Ada hak mati tu Tuhan lah yang memati. Tapi nyop tukar nyogi gomo ayat tak tahu, dia tak erti makna ayat berkali. Jadi waktu bolah begitu dah.
Dia royak Tuhan hidup tu ya dah, tapi dalil hak dia guna tu tak kena dengan dalil dia. Habis. Yang berkehendak, Tuhan dalam kata dia hidup tu dia ada kehendak, bersifat dengan iradah, bersifat dengan kehendak. Mana dengan sifat kehendak ni lah dia menentukan nak buat tu, dia menentukan nak buat ni. Sifat kehendak ni sifat iradah sebagai nak menentu sesuatu perkara hak yang dia nak buat dengan kudrat dia. Jadi kudrat dengan iradah tu dia kena selari dua tu abang ni. Kerjaan kudrat mengada atau menakdak perkara hak yang ditentukan oleh sifat iradah. Sifat kehendak kita menentu lagu mana, maka kudrat buat mengikut hak yang ditentu oleh kehendak. Dia mengikut jelujuk ilmu akal. Nah, mengikut jelujuk ilmu akal. Kerjaan iradah dia menentu dulu. Nah, dia menentu atau dia merancang dia nak buat gapo, maka iradah tu pergi buat perkara hak yang dia menentu. Dia tak boleh selehin dua tu. Dan dia kena selari di antara kudrat dengan iradah. Lepas tu pula iradah ni pula dia kena selari dengan ilmu dia. Dalam ilmu dia tahu lagu mana, dia menentu lagu tu. Kalau dah di antara kerjaan iradah dengan ilmu tu tak sama, hak ada dalam ilmu Tuhan lain, tiba-tiba hak dia menentu lain. Ni membawa kepada Tuhan tu jadi jahil pula. Dia kena selari ni selari ni mengikut kaedah ilmu akal. Kita fikir dengan cara ilmu akal, nisbah kepada sifat kita yang baharu dia lagu tu lah. Kita buat tu buat ni tu buat gapo, buat hak bagi kita menentu lah. Hak kita menentu dalam akal kita nak buat gapo, maka perbuatan kita buat tu. Hari ni kita menentu pukul 10:30 pagi, menentu raciannya pagi tadi ataupun semalam nak pergi dengar orang mengajar. Lalu kita pun buatlah jalan mari tepat mari. Apa tu? Buat perkara yang telah ditentu oleh kehendak kita. Kemudian kehendak kita tu pula menentu benda ada dalam ilmu kita. Kita tahu bahawa hari ni hari Jumaat, ada orang mengajar. Lalu kehendak kita menentu nak pergi dengar orang mengajar. Bila dah ditentu oleh kehendak nak dengar orang mengajar, maka ring yang ada pada kita berusaha untuk melaksana perkara yang ditentu oleh kehendak. Tu jeluju cara ilmu akal. Lagi tu jugalah ilmu Tuhan dan sifat Tuhannya. Habis. Yang berkata-kata lagi pula Tuhan tu berkata-kata ni makna Tuhan bersifat dengan sifat kata. Satu sifat yang ada di zat Tuhan dengan ada sifat ni Tuhan tidak bisu. Tuhan boleh berkata-kata bila masa dia nak berkata-kata, dan kepada siapa dia nak berkata-kata dia boleh kata, pasal dia tak bisu. Ada satu sifat yang sedia ada di zat Tuhan, dengan ada sifat tu Tuhan tak bisu. Berkata-kata di sini bukan makna lawan pada kata dia tu dah. Berkata di sini bukan bermakna lawan pada kata dia. Berkata di sini maknanya Tuhan ada sifat dengan sifat penutur. Sifat boleh berkata. Yang mana dengan adanya sifat ni Tuhan tu tak dikatakan bisu. Dan dengan mana dengan kerana Tuhan ada sifat ni, dia boleh nak berkata-kata apa dia nak kata, dan bila dia nak kata, kepada siapa dia nak kata, dia boleh kata. Bukan makna berkata-kata makna Tuhan duk kecek tak berhenti-henti, tak. Ni ada setengah terlebat dia kata Tuhan, kata-kata Tuhan dia kecek sombong atau mengarut kata dia. Gong lah pula Tuhan nya duk bobel-bobel tak tahu berapa ni. Kalau kita manusia ni sempurna kalau gitu, dia tu kesok otak ke mana? Bapa nak kata begitu. Duk kedai kopi kecek tak berhenti. Kita tak ada nak celih. Nyok kecek boleh berjejak, tak ada berhenti. Dia seorang orang lain nak kecek tak ada. Jadi makna jadi satu kekurangan pula kecek tak berhenti. Pas Tuhan lagu tu ke? Dia Tuhan dia kecek, dia berkata-kata bila dia kehendak nak berkata-kata. Jadi makna pada kata berkata-kata tu makna Tuhan bersifat dengan sifat berkata. Lawan pada kata bisu. Dengan ada sifat tu Tuhan tak bisu. Dan dengan ada sifat tu Tuhan boleh berkata bila dia nak berkata, dan kepada siapa dia nak berkata, dan apa dia nak kata dia boleh kata. Bukan bermakna Tuhan duk kecek tak berhenti-henti, tidak. Tu kena faham molek tu dah. Ni ada setengah tu lebar kapung dulu ni nya karut gitu.
Dia gamuk-gamuk, dia tidak mengaji molek, maksudnya dia pandai baca ke, dia suruh dengan dia faham kepala otak dia tu. Lagi pula yang melihat Tuhan bersifat dengan sifat pelihak, satu sifat yang azali yang ada di zat Tuhan, sama sedia dengan Tuhan. Tidak kata baru je Tuhan melihat, dulu tak melihat dak, sama sedia dengan zat Tuhan. Tak ada awal, tak ada permulaan bagi adanya. Nah, dan sifat melihat Tuhan ni makna sifat pelihak, dengan adanya sifat ni Tuhan tak buta. Hak tadi Tuhan tak tuli yang betul. Hak tadi Tuhan tak tuli lawan pada hak tadi Tuhan tak bisu. Hak ni hak melihat. Nya silap kecik ke tak tahu nah. Apa tadi sifat kata lawan dia bisu. Sifat melihat lawan dia buta. Dengan ada sifat melihat, sifat pelihak, Tuhan tak buta. Dia. Takutnya salah kecik banyak kali kita duk kena kata muka lain, mulutnya kata muka lain. Ni. Maka sifat melihat Tuhan ni, sifat dengan ada sifat pelihak, Tuhan boleh melihat. Maka melihat Tuhan ni bukan dengan mata. Melihat Tuhan dengan satu sifat yang ada di zat dia. Tu bahasa lebih kurang, tak boleh nak panjang. Tiada sekutu baginya. Lepas tu pula tak ada orang yang sekutu bagi dia. Nah, tidak ada orang sekutu bagi dia. Makna orang yang sama dengan dia pada segala sifat yang ada pada dia. Tak ada orang yang berilmu seperti dia. Tak ada orang, tak ada zat lain yang kuasa serupa dia. Tak ada zat lain yang hidup seperti hidup dia. Tak ada zat lain yang berkehendak seperti kehendak dia. Tidak ada zat lain yang berkata-kata seperti dia berkata-kata. Mana tidak ada zat lain yang bersifat dengan sifat penutur, sifat kata seperti sifat kata Tuhan. Tu habis. Setakat tu lawai dulu. Tu dah. Tu baru bahas lebih kurang je baru tu. Kalau bahasa so kok panjang cerita lah. Kita sambung semula. Hari ni separuh je tu. 2 baris dah. Muttasifan bi sifatil kamal munazzahan an dilalatil hudus munfaridan bil qidami an kulli muhdas. Tu lagi akan datang dia nak royak. Lagi pula tak habis lagi sifat Tuhan ni. Lagi pula Tuhan ni bersifat ia dengan segala sifat kamal, sifat kesempurnaan. Ni dia borong dalam ni. Jadi secara kesimpulannya, Tuhan ni bersifat dengan mana-mana sifat kesempurnaan. Mana-mana sifat yang menunjuk kepada kesempurnaan dia, semua tu ada di zat Tuhan. Semua tu ada di zat Tuhan. Kemudian kita nak kiyah antara Tuhan dengan kita makhluk tak boleh. Ada kadang-kadang setengah perkara, kalau ada pada kita kesempurnaan bagi kita makhluk, tapi kalau ada di Tuhan jadi kekurangan. Macamlah kita kata ada anak bini, kita orang manusia ni, orang ada anak bini sempurnalah hidup dia. Ada mula ni duduk berapa orang? Duduk seorang lagi. Guana berat, maknanya tak sempurnalah hidup duduk seorang. Nah, ada dah ni duduk 2 dah. 2 guana, ada bini dah. Benar dah. Nah, tanya pula, dah lepas tu lama mana dah mau menikah? 4-5 tahun dah. Apa? Tak ada boleh anak seorang. Makna tak semua duduk tak duduk boleh anak. Bermakna lagi sempurna. Tu pesan kita. Ada pun Tuhan. Kalau kita balik kepada Tuhan, Tuhan ada bini, jadi kurang pula. Dia orang sempurna dah, dia menupai orang jadi menunjuk kata dia kurang. Jadi kita nak kias setengah-setengah perkara dengan kita makhluk tak boleh. Setengah perkara nisbah pada kita makhluk jadi sempurna. Nisbah pada Tuhan membawa kepada jadi kurang Tuhan. Kita nak kias dengan kita makhluk tak boleh. Dah. Tapi lah setakat tu dulu, insya-Allah kita sambung semula. Agak-agak kemarah ada berkali deh. Malam ni tu ada ke demo Bukit Tanduk ni. Malam ni insya-Allah kalau tak ada dalam apa giliran masjid Bukit Tanduk. Kalau demo sini nak dengar apa boleh pasal dah ni kebetulan. Duk baca cakap berwudu. Boleh lah kalau nak belajar, nak semuk cakap ambil air semayang ni. Kalau duduk sajalah boleh dengar. InsyaAllah kalau tak kendala apa. Jadi malam ni mengenai dengan berwudu. Berkaitan dengan perkara wudu. Baru ni baca dah sikit. Ni sambung pula. Sambung lagi. Duk cara cakap berwudu. Jadi siapa dia nak semuk wudu boleh pergi belajar malam ni. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.